Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Bertemu lagi anak-anak murid ustaz kelas 1B dalam video yang ustaz buat ni untuk pelajaran sirah tahun 1. Baik, anak-anak murid semua boleh ambil buku teks sirah. Buka buku teks tu muka surat 36. Tengok ni muka surat 36. Tajuk kita pada hari ni ialah zaman kanak-kanak. Okey, zaman kanak-kanak ni zaman kanak-kanak siapa? Zaman kanak-kanak Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau kita tengok dekat muka surat 36 ni, ada gambar satu suasana dalam kelas. Ya, ada gambar ustazah sedang menerangkan tentang kisah zaman kanak-kanak Nabi Muhammad kepada murid-muridnya. Jadi ustaz akan bacakan. Murid-murid semua tengok buku teks. Ya. Tengok buku teks muka surat 36. Sambil ustaz baca ni, tengok dekat buku teks tu. Okey? Okey. Jadi kita baca dulu. Ni. Saya ambil pen dia dulu. Okey, kita nak baca yang 3.1 ni dulu. Penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman kanak-kanak. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sebagai anak yatim. Masa Nabi Muhammad dilahirkan, bapa dia meninggal dunia kan? Okey. Selepas ibunya meninggal dunia, lepas mula-mula ayah dia meninggal dunia. Tak lama lepas tu, ibu dia pula meninggal dunia. Okey, selepas ibunya meninggal dunia, baginda telah dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh datuknya Abdul Muttalib dan bapa saudaranya Abu Talib. Selepas ibunya meninggal dunia, siapa yang jaga Nabi Muhammad? Yang jaga Nabi Muhammad ialah datuknya Abdul Muttalib dan bapa saudaranya Abu Talib. Datuk dan bapa saudara Nabi Muhammad ni sayang sangat dengan Nabi Muhammad. Okey, itu ustazah tu terangkan pada anak murid dia. Lepas tu anak murid dia cakap apa? Anak murid dia kata, kasihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil tidak merasai kasih sayang ibu bapa. Macam itulah. Kesian kat Nabi Muhammad kan. Masa kecil dah tak dapat merasai kasih sayang daripada ibu bapa. Jadi kita semua untung sebab kita semua masih ada ibu bapa kan. Okey. Sekarang tengok muka surat 37. Baik, mari kita tengok muka surat 37 ni, iaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga 7 tahun. Okey. Murid-murid tengok tau dekat buku teks. Ustaz baca, murid-murid tengok. Baik, nombor 1. Ini nombor 1. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, baginda telah disusukan oleh ibunya selama 3 hari. Lepas Rasulullah dilahirkan, baginda disusukan oleh ibunya selama 3 hari. Okey.
Nombor 2. Kemudian baginda disusukan oleh Suwaibatul Aslamiyah, iaitu hamba Abu Lahab selama beberapa hari. Selepas 3 hari menyusu dengan ibu dia, kemudian baginda disusukan oleh Suwaibatul Aslamiyah, hamba kepada Abu Lahab selama beberapa hari. Abu Lahab ni bapa saudara Nabi juga. Okey. Yang ketiga, selepas itu baginda disusui dan dijaga oleh Halimatus Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad. Lepas tu Nabi dijaga dan disusukan oleh ibu angkatnya yang bernama, ibu susuannya yang bernama Halimatus Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad. Okey. Yang keempat. Okey, yang keempat. Sekejap ya. Okey, yang keempat. Menurut adat orang Arab, mereka akan mencari perempuan lain untuk menyusu dan mendidik anak-anak mereka supaya menjadi lebih kuat dan petah dalam berbahasa Arab. Orang Arab ni dia ada adat, anak-anak orang Arab ni kan masa kecil tu dia akan serahkan anak ni kepada orang lain, pada perempuan lain untuk disusukan. Kenapa ya? Sebab dia nak bagi anak-anak ni jadi anak yang kuat dan juga petah dalam berbahasa Arab. Petah ni maksudnya lancar. Lancar berbahasa Arab. Bila dia bercakap bahasa Arab tu petah, lancar. Tersusun je. Baik, nombor 5. Abdul Muttalib telah mencari perempuan yang dapat menyusukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib bapa saudara Nabi. Abdul Muttalib ni datuk Nabi. Dia berjaya mencari perempuan yang dapat menyusukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 38. Tu muka surat 38. Sambungan dia pula nombor 6. Okey, sambungan pada muka surat 38 ni nombor 6. Okey, tengok betul-betul. Beliau telah mencari perempuan dari Bani Asad yang bernama Halimatun binti Abi Zuwaid, isteri kepada Abi Kabsyah yang lebih dikenali dengan nama Halimatus Sa'diyah. Kemudian nombor 7. Antara beberapa perkara luar biasa yang berlaku semasa Halimatus Sa'diyah menyusu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada perkara-perkara luar biasa yang berlaku. Yang pertama, seekor unta tua didapati mengeluarkan susu semula. Sepatutnya unta yang dah tua tak keluar susu dah. Tapi semasa Halimatus Sa'diyah menyusukan Nabi Muhammad, berlaku peristiwa yang luar biasa. Perkara luar biasa ni perkara pelik lah kan. Perkara yang pelik. Apa dia perkara pelik tu? Seekor unta tua dah mengeluarkan susu semula. Patutnya dah tua tak keluarkan susu dah. Tapi tiba-tiba unta ni keluarkan susu. Baik, seterusnya.
seekor keldai bergerak dengan pantas sehingga tidak mampu dikejar oleh keldai-keldai lain. Biasa keldai ni dia jalan slow-slow je. Tiba-tiba ni ada seekor keldai ni bergerak dengan pantas sehingga tidak mampu dikejar oleh keldai-keldai lain. Lagi, kambing Halimatus Sa'diyah pulang dalam keadaan kenyang walaupun musim kemarau serta mengeluarkan banyak susu. Walaupun musim kemarau, biasanya kalau musim kemarau ni rumput-rumput banyak yang mati, kan? Tapi yang peliknya, kambing-kambing peliharaan Halimatus Sa'diyah ni bila setiap kali pulang je ke rumah, ke kandang dia, semua dalam keadaan kenyang. Bukan tu saja, siap boleh keluarkan susu banyak lagi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membesar dengan cepat, berbanding kanak-kanak lain seusianya. Budak-budak lain yang seusia dengan Nabi kecil, tapi Nabi ni membesar dengan cepat. Walaupun umur sama dengan Nabi, tapi Nabi membesar dengan cepat. Okey. Seterusnya muka surat 39. Seterusnya muka surat 39 nombor 8. Nombor 8. Okey. Ketika Nabi berumur 4 tahun dan masih tinggal dengan ibu susuannya Halimatus Sa'diyah, malaikat Jibril telah membelah dada baginda dan menyucikan dengan air Zam-Zam. Setelah dimasukkan nur ke dalam dadanya, serta dimasukkan nur. Serta dimasukkan nur. Nur ni cahaya kenabian, ke dalam dada Rasulullah. Okey. Halimatus Sa'diyah menyerahkan Nabi ke pangkuan bondanya selepas peristiwa penyucian hati kerana bimbang keselamatan Nabi. Bimbanglah kan. Dia takutlah nanti apa-apa jadi dekat Nabi, nanti kan dia disalahkan. Jadi selepas peristiwa penyucian dada Nabi tu, Halimatus Sa'diyah dah tak berani dah nak jaga, maka Halimatus Sa'diyah serahkan semula Nabi kepada ibunya. Okey. Kemudian lagi, saya sambung lagi. Kemudian semasa berumur 6 tahun, bonda Nabi bercadang untuk menziarahi kubur suaminya di Madinah. Maksudnya nak menziarahi kubur ayah Nabi lah kan. Bondanya membawa Nabi dengan mengendarai ni apa? Dengan menaiki lah, dengan menaiki unta sejauh 500 kilometer dan ditemani oleh Ummu Aiman dan Abdul Muttalib. Datuk Nabi pun ikut sama, teman. Okey. Semasa perjalanan pulang, maknanya dah sampai Madinah, dah ziarah kubur ayah dia. Semasa perjalanan pulang, bonda Nabi sakit dan meninggal dunia di Abwa. Semasa perjalanan pulang, bonda Nabi sakit, kemudian meninggal dunia di satu tempat dinamakan Abwa. Okey. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi yatim piatu dan dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Begitulah kisah awal, kisah awal tentang
zaman kanak-kanak Nabi Muhammad. Maknanya masa Nabi Muhammad lahir, dia yatim sebab ayahnya dah meninggal dunia. Kemudian setelah umurnya 6 tahun, ya, setelah umurnya 6 tahun, ketika dalam perjalanan pulang selepas menziarahi kubur ayahnya, ibunya sakit. Kemudian ibunya meninggal dunia. Jadilah Nabi Muhammad anak yatim piatu kerana ayahnya dan ibunya telah meninggal dunia. Kemudian beliau dipelihara oleh baginda, dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib dengan penuh kasih sayang. Baik, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Baik, apakah tugasan Ustaz untuk anak-anak semua? Senang saja tugasan Ustaz. Ustaz nak semua anak-anak baca muka surat 36, 37, 38 dan 39 ni, ya. Buka buku teks, baca tulisan Jawi ni, kena latih bacaan tulisan Jawi ni. Baca zaman kanak-kanak Nabi ni, baca. Dan kalau tak tahu, tengok video Ustaz ni. Tengok video Ustaz ni, kan Ustaz dah tunjuk cara bacaan itu. Baca ikut macam Ustaz baca. Berlatih semua. Ini tugasan tau. Tugasan Ustaz senang saja. Semua anak murid kena buka buku teks dan baca sendiri. Kena baca bagi berbunyi suara tu. Tak nak baca perlahan-perlahan, tak nak. Kena baca kuat-kuat, ya. Kena baca kuat-kuat. Dengar balik video Ustaz ni, dengar macam mana Ustaz sebut. Kalau ada perkataan-perkataan kat mana tak tahu, dengar. Dengar video Ustaz ni. Ataupun dengar sikit video Ustaz, lepas tu berhenti sekejap, lepas tu kamu pula baca. Supaya dapat latih bacaan dan penguasaan tulisan Jawi anak-anak semua. Itu saja tugasan daripada Ustaz. So jadi kita akan sambung pembelajaran kita pada muka surat 30. Pada muka surat 40. Hari ini kita berhenti dekat muka surat 39. Nanti kita akan sambung muka surat 40. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.